Berjajar pohon pegaga, di hujung laman berapit kasturi, buat belajar semester 3. Tajuk pengurusan, mari pelajari. Hai, salam mesra, salam KMK buat semua. Selamat bertemu kembali di dalam tajuk baru, di hari yang baru, pengurusan. Pengurusan merupakan satu proses yang melibatkan kerjasama manusia bagi mencapai matlamat organisasi. Terdapat 5 prinsip asas pengurusan, yaitu perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja ataupun staffing, kepimpinan, dan kawalan. Prinsip asas yang pertama yaitu perancangan. Perancangan merupakan kaedah-kaedah yang terperinci yang diatur terlebih dahulu sebelum membuat keputusan agar dapat mencapai matlamat organisasi. Antara kepentingan perancangan. Yang pertama sebagai penentuan hala tuju, yang penting untuk memberikan matlamat yang jelas untuk bertindak. Yang kedua, sebagai penanda aras. Ini penting untuk menentukan prestasi organisasi sama ada berjaya mencapai matlamat ataupun tidak. Yang ketiga, perancangan juga penting sebagai panduan untuk membuat keputusan agar dapat mengurangkan risiko silap membuat keputusan. Yang keempat, kepentingan perancangan adalah untuk menyelaras sumber agar keperluan sumber untuk melaksanakan tugas dapat dirancang dan diagihkan mengikut bidang tugas. Dan yang kelima, perancangan juga penting untuk mencapai kecekapan agar tahap keupayaan dan keberhasilan dapat diukur dengan lebih jelas. Proses perancangan. 5 proses perancangan. Yang pertama, menetapkan matlamat agar dapat menentukan hala tuju organisasi yang hendak dicapai. Proses yang kedua, merangka strategi yang merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk memastikan matlamat organisasi dapat dicapai. Proses ketiga, pilihan alternatif, yaitu memilih kaedah yang jelas dan berkesan untuk mencapai matlamat organisasi. Keempat, menilai langkah-langkah alternatif yang merupakan kaedah berbentuk mempengaruhi orang lain ke arah pencapaian matlamat. Yang kelima, memilih satu cara pelaksanaan yang paling berkesan bagi menentukan pelaksanaan yang dilakukan mengikut garis panduan yang diberikan. Prinsip pengurusan yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merujuk kepada penyusunan sumber-sumber organisasi secara berkesan agar matlamat organisasi tercapai. Antara kepentingan pengorganisasian adalah yang pertama, sebagai panduan untuk mengagihkan aktiviti agar dapat mengelakkan pembaziran sumber dan pelaksanaan kerja menjadi lebih lancar. Yang kedua, mengenal pasti tanggungjawab dan ruang lingkup tugas agar dapat mengelakkan pertindihan tugas. Yang ketiga, menjelaskan spesifikasi tugas agar pelaksanaan tugas menjadi lebih sistematik. Keempat, membentuk saluran komunikasi yang formal dan jelas untuk memudahkan staf membuat rujukan jika timbul sebarang masalah. Dan yang kelima, pengkhususan tenaga kerja dapat dilakukan agar tugasan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian melibatkan penyusunan sumber manusia
yang mengandung nama organisasi, carta organisasi, pengisian dan hierarki jawatan. Yang kedua, mengumpulkan aktiviti yang disenaraikan dengan merujuk aktiviti yang hendak dilaksanakan. Yang ketiga, menentukan bidang tugas agar dapat mengagihkan aktiviti kepada tenaga kerja berdasarkan kemahiran. Dan yang keempat, pelaksanaan berkesan melalui penyelarasan kerja agar pengandalian kerja dapat dilakukan secara berkesan. Beralih kita ke prinsip pengurusan yang ketiga, yaitu tenaga kerja ataupun staffing. Tenaga kerja atau staffing melibatkan proses merancang, mengambil dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Antara kepentingan tenaga kerja ataupun staffing adalah yang pertama, sebagai panduan untuk menyediakan khidmat nasihat agar dapat mengelakkan pembaziran sumber dan pelaksanaan kerja menjadi lebih lancar. Yang kedua, sebagai panduan untuk mengawal tenaga kerja agar tenaga kerja menjadi lebih berdisiplin. Ketiga, sebagai panduan untuk membangunkan tenaga kerja agar pekerja menjadi lebih berpengalaman dan mahir. Dan yang keempat, sebagai panduan untuk mengenal pasti kebolehan dan minat tenaga kerja agar pekerja lebih bermotivasi dan dapat mengoptimumkan hasil kerja. Berikut ialah proses tenaga kerja ataupun staffing. Pertama, membuat analisis untuk mengenal pasti antara keperluan kerja dan tenaga kerja. Yang kedua, membuat analisis maklumat pekerja. Ketiga, merekrut atau melatih pekerja. Keempat, menempatkan pekerja. Kelima, membuat penilaian prestasi. Dan yang keenam, memberi ganjaran. Seterusnya ialah prinsip asas pengurusan yang keempat, yaitu kepimpinan. Kepimpinan ialah seni seseorang dalam mempengaruhi kegiatan manusia ke arah pencapaian matlamat organisasi. Terdapat 3 gaya kepimpinan, yaitu autokratik, demokratik, dan laissez-faire. Autokratik merujuk kepada gaya kepimpinan di mana arahan ketua mesti dipatuhi oleh orang bawahan. Manakala gaya demokratik ialah gaya kepimpinan yang menggalakkan penglibatan orang bawahan dalam membuat keputusan, manakala kepimpinan laissez-faire merujuk kepada gaya kepimpinan yang memberi kebebasan kepada orang bawahan untuk membuat keputusan. Berikut ialah kepentingan kepimpinan. Yang pertama, pekerja akan bekerja secara optimum. Kedua, membolehkan aktiviti yang dirancang dilaksanakan secara berkesan. Ketiga, sebagai teladan kepada tenaga kerja. Keempat, memotivasikan tenaga kerja. Dan yang kelima, dapat mencapai matlamat. Dalam memastikan kejayaan seseorang pemimpin, terdapat beberapa faktor kejayaan yang perlu diambil kira, dan faktor-faktor ini merupakan kepada amalan nilai yang diterapkan, dipraktikkan oleh seseorang pemimpin dalam pengurusannya. Antara faktor kejayaan tersebut ialah berpandangan jauh, gigih, bijaksana, tegas, berani mengambil risiko, dan lain-lain lagi. Intipati kepada nilai-nilai kepimpinan yang diamalkan oleh seseorang pemimpin itu akan membawa kepada kejayaan ataupun kegagalan sesebuah organisasi.
Prinsip asas pengurusan yang kelima, yaitu yang terakhir, ialah kawalan. Kawalan ialah proses memastikan aktiviti yang dilaksanakan terarah kepada pencapaian matlamat organisasi. Antara kepentingan kawalan adalah pertama, untuk memastikan aktiviti yang dirancang dilaksanakan dengan baik agar dapat mencapai matlamat organisasi. Yang kedua, sebagai panduan untuk mengelakkan penyelewengan agar dapat mengawal kos agar tidak meningkat. Ketiga, sebagai panduan untuk mengenal pasti kesilapan agar dapat mengambil tindakan segera. Yang keempat, untuk mendapatkan maklum balas bagi memudahkan tindakan dan ramalan tentang perkara yang akan berlaku. Dan yang kelima, memastikan pematuhan kepada peraturan bagi mengelakkan masalah yang berkaitan dengan undang-undang. Demikianlah tadi sebuah perkongsian ilmu untuk tajuk pengurusan yang cikgu dedikasikan khas untuk anak-anak KMK STPM semester 3. Semoga beroleh manfaat ya anak-anak. Sebelum berpisah, terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Embun bertamu berpuput pawana, seakan melambai lalang diperdu. Timbalah ilmu walau di mana, demi menggapai sinar di mercu. Sekian, semoga kita akan bertemu lagi di lain ruangan, di lain masa, di lain tajuk. Jumpa lagi. Bye-bye.